Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid sekalian, Ustaz ucapkan tahniah kepada murid-murid kerana hadir kem Bestari Solat siri kedua ini. Murid-murid, insya-Allah hari ini kita nak belajar cara berwuduk dengan sempurna. Jom kita belajar. Apakah maksud wuduk? Wuduk ialah membasuh atau menyapu anggota tertentu yang dimulai dengan niat. Wuduk juga disebut sebagai air sembahyang. Kenapa perlu kita berwuduk? Yang pertama, wajib kita berwuduk untuk menunaikan ibadah solat dan tawaf. Sekiranya kita tidak berwuduk terlebih dahulu, maka ibadah solat ataupun tawaf itu tidak sah. Yang kedua, wajib kita berwuduk untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Murid-murid, kita tidak boleh menyentuh Al-Quran sekiranya kita tidak mempunyai wuduk. Ingat tu murid-murid. Yang ketiga, kita juga disunatkan untuk mengambil wuduk sebelum mula belajar, ataupun sebelum tidur, ataupun ketika sedang marah. InsyaAllah, kemarahan kita boleh diredakan dengan mengambil wuduk. Rukun wuduk. Apakah rukun wuduk? Rukun wuduk ialah perkara yang wajib dibuat ketika berwuduk. Sekiranya ditinggalkan salah satu, maka tidak sah wuduk tersebut. Rukun wuduk ada 6 perkara. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan hingga ke siku. Yang keempat, menyapu air ke sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga buku lali. Dan yang keenam, tertib ataupun mengikut urutan. Murid-murid, keenam-enam perkara ini mestilah kita lakukan. Sekiranya ditinggalkan salah satu, maka wuduk kita tidak sah. Sunat wuduk. Apakah sunat wuduk? Perkara sunat ini tidak wajib dibuat ketika berwuduk, namun sangat digalakkan dibuat dan mendapat pahala. Apakah sunat wuduk itu? Yang pertama, bersiwak. Apakah maksud bersiwak? Bersiwak maksudnya kita membersihkan gigi kita, baik menggunakan kayu sugi ataupun berus gigi. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, membaca Bismillahirrahmanirrahim serta kita membasuh tangan kita. Yang keempat, berkomor-komor. Yang kelima, masukkan air ke dalam hidung. Yang keenam, membasuh anggota wuduk sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, melebihkan had basuhan anggota wuduk. Yang ke-8, membasuh telinga. Dan yang terakhir sekali adalah doa selepas wuduk. Baiklah murid-murid, jom kita tonton amali wuduk supaya kita lebih faham dan jelas bagaimanakah cara untuk berwuduk dengan sempurna. Jom kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid sekalian, hari ini Ustaz tunjukkan amali cara untuk mengambil wuduk dengan sempurna. Okey, baiklah, Ustaz akan terangkan tentang rukun wuduk. Baiklah, rukun wuduk yang pertama adalah niat. Bagaimana lafaz niat? Lafaz niat ialah sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Bilakah waktu untuk niat? Apabila sampai sahaja air di muka, pada ketika itu kita hadirkan dalam hati, aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Rukun yang kedua ialah membasuh muka. Membasuh muka, had muka ialah daripada bahagian yang
tumbuh rambut ini hingga ke bawah. Okey, kita dapat rasa tulang ni, tulang ini adalah had muka. Okey, ini adalah had muka. Daripada anak telinga ini hingga ke anak telinga ini, kita perlu ratakan air. Sekiranya ada janggut-janggut, contoh macam janggut ustaz yang nipis, kena ratakan sehingga terkena kulit dekat dalam. Kalau janggut itu tebal, maka disunatkan untuk menyelati ataupun kita sapu je air di atas janggut ataupun kumis tersebut. Kalau perempuan, kalau dia ada saiban yang panjang tu, disebabkan saiban itu termasuk dalam had muka, maka dia kena lurutkan air dekat saiban tersebut. Baiklah, rukun wuduk yang ketiga ialah membasuh tangan hingga ke siku. Okey, basuh tangan adalah daripada sini hingga ke siku. Pastikan rata semua, pastikan rata daripada tangan hingga ke siku, pastikan rata kedua-dua belah tangan, tangan kanan dan tangan kiri, pastikan rata. Kalau ada jam, kalau ada cincin, pastikan cincin tu sambil ambil air wuduk kita pusing-pusing supaya air masuk. Kalau ada jam macam ni, boleh buka dulu jam sebelum ambil wuduk. Rukun yang keempat ialah menyapu air ke kepala. Okey, menyapu air ni dia beza dengan membasuh. Okey, menyapu hanya ada air dekat tangan kita, kita jatuhkan dan lebihan air itu kita sapukan kepala kita, bukan membasuh. Kalau kita basuh, kita ada air, kita terus letakkan ke kepala, tapi dia hanya menyapu. Air yang ada di tangan kita jatuhkan, lebihan air dekat tangan kita itu kita sapu di kepala kita. Bahagian kaki pula, kita mestilah membasuh hujung kaki, masukkan air ke celah-celah jari, kita selati dengan tangan kita hingga ke pangkal buku lali ini. Okey, buku lali wajib basuh, selati, pastikan rata kaki kiri dan kanan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertamanya, syabas, tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada murid-murid yang dapat hadir pada hari ini untuk menyertai program Kem Bestari Solat Siri 2 SK Datuk Usman Awang untuk tahun 2021. Okey, sebelum saya pergi kepada slot saya yang kedua yang bertajuk perkara-perkara yang membatalkan wuduk, saya akan terangkan dengan murid-murid apakah maksud wuduk daripada segi bahasa dan istilah. Daripada segi bahasa, wuduk maksudnya bersih, elok, berseri. Manakala daripada segi istilah pula, wuduk bermaksud membasuh anggota badan yang tertentu beserta dengan niat. Apa dia anggota wuduk? Muka, kedua belah tangan, kepala, kaki kita. Mengikut tertib kan kita ambil semayang dan beserta dengan niat. Sekiranya awak berwuduk tanpa niat, maka tak sah wuduk awak. Masa bila pula kita berwuduk? Masa bila kita ambil semayang? Sudah semestinya kita mengambil air semayang, kita berwuduk ketika kita ingin menunaikan solat, ketika kita ingin melakukan ibadah tawaf, ketika kita memegang Al-Quran dan ketika kita ingin membaca Al-Quran. Okey, apakah dia perkara-perkara yang membatalkan wuduk? Okey, yang pertama, perkara yang membatalkan wuduk ialah keluar sesuatu sama ada daripada kubul atau dubur. Apa dia kubul? Kubul ialah tempat buang air kecil, kencing tu. Dubur pula ialah tempat buang air besar. Sekiranya terjadi sesuatu, keluar sesuatu daripada salah satu jalan ni, maksudnya awak terkencing, terkeluar najis, tahi ke, terkentut ataupun keluar darah, maka batal wuduk awak. Itu yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Yang kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Tidur yang tidak tetap punggung ni maksudnya tidur dalam keadaan kita berbaring ataupun kita terlentang. Dikhawatiri ketika kita tidur, keluar sesuatu daripada dubur kita, maksudnya kita terkentut, maka batal wuduk bagi orang yang tidur tidak tetap punggung. Yang ketiga, perkara yang membatalkan wuduk ialah menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Contohnya, awak dah ambil wuduk, nak solat dah, tengah tunggu azan. Tiba-tiba mak cakap, mak minta tolong kita. Amir, tolong tukarkan pampers adik. Awak pun tolong mak tukarkan pampers adik. Tanpa sedar, awak terpegang kemaluan adik. Maka wuduk awak telah terbatal. Pada waktu itu awak kena ambil air semayang semula, baru awak boleh solat. Okey, itu tiga. Apa yang pertama tadi, perkara membatalkan wuduk? Keluar sesuatu daripada kubul atau dubur, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, tidur yang tidak tetap punggung. Okey. Yang keempat, perkara yang membatalkan wuduk ialah hilang akal disebabkan mabuk, hitam, sakit ataupun gila. Maksudnya, awak dah ambil semayang, tiba-tiba awak rasa hitam, awak pingsan sekejap ataupun awak gelap mata. Pada waktu itu, wuduk awak telah terbatal. Awak perlu wuduk semula apabila mabuk awak telah hilang ataupun awak dah sedar daripada hitam. Yang kelima, perkara yang membatalkan wuduk ialah bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa berlapis. Siapa dia yang bukan mahram ni? Lelaki dan perempuan yang halal dinikahi. Apabila awak tersentuh kulitnya, maka batal wuduk awak. Contohnya dekat surau, awak dah ambil air semayang, awak keluar berlari tu, awak terpegang kawan awak ni, Amar terpegang si Amirah, maka wuduk si Amar tadi
batal. Sebab Ammar tadi dia boleh kahwin tak dengan Amirah? Boleh. Siapa lagi yang boleh berkahwin? Contohnya suami isteri. Maka wuduk awak telah terbatal. Awak kena ambil air semayang semula baru boleh solat. Okey, itu 5 perkara yang membatalkan wuduk. Okey, saya harap semua murid-murid faham, boleh ingat, boleh catat apa yang telah saya beritahu sebentar tadi. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan ke slot yang berikutnya, slot yang ketiga. Terima kasih sebab bersama-sama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Nama Ustazah Nabila. InsyaAllah untuk slot ketiga kita akan bincangkan berkaitan dengan kesempurnaan perlakuan dalam solat. Jom sama-sama dengan Ustazah untuk kita kupaskan berkaitan dengan kesempurnaan perlakuan dalam solat. Apabila kita bercakap berkaitan dengan perlakuan solat, perkara yang kita akan fikirkan tentulah berkaitan dengan hukum rukun fi'li. Jadi, apa itu rukun fi'li? Rukun fi'li merupakan rukun yang melibatkan perbuatan, iaitu perlakuan tanpa suara. Terdapat 10 perlakuan dalam solat yang akan kita lihat dan bincangkan. Perkataan yang berwarna hijau mewakili rukun perlakuan dalam solat, manakala perkataan yang berwarna biru mewakili perkara sunat dalam perlakuan solat. Perlakuan yang pertama ialah berdiri betul, diikuti dengan takbiratul ihram, seterusnya rukuk serta tumakninah, iktidal serta tumakninah, doa kunut, sujud 2 kali serta tumakninah, duduk antara 2 sujud serta tumakninah, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, dan yang terakhir sekali, salam. Perlakuan yang pertama ialah berdiri betul. Terdapat 4 perkara yang perlu dilihat ketika kita hendak berdiri betul dan memulakan solat. Perkara pertama ialah pakaian yang kita pakai hendaklah pakaian yang bersih, kemas dan juga menutup aurat. Perkara kedua, dada pula hendaklah menghadap ke arah kiblat. Seterusnya, tangan hendaklah berada di sisi badan. Kaki pula untuk lelaki hendaklah selangkan kaki di paras bahu. Bagi perempuan pula, kaki tidak perlu terlalu rapat. Juga hendak perlu diselangkan tetapi hanya sedikit sahaja berbanding dengan kaki lelaki. Sedikit info, bagaimana sekiranya badan tidak dapat berdiri kerana sakit atau sebagainya. Sekiranya kita tidak boleh berdiri, solat boleh dilaksana dengan cara yang berikut. Yang pertama, jika kita tidak mampu berdiri, kita boleh solat secara duduk. Seterusnya, yang kedua, jika kita tidak mampu duduk, kita boleh solat secara berbaring. Cara yang ketiga, jika kita tidak mampu berbaring, kita juga boleh solat hanya dengan keripan mata. Perkara seterusnya, perlakuan seterusnya ialah takbiratul ihram. Terdapat perbezaan takbiratul ihram bagi lelaki dan perempuan. Bagi lelaki, tapak tangan hendaklah selari dengan bahu dan hujung anak jari selari dengan cuping telinga sebelah bawah, seperti di dalam gambar.
Bagi perempuan pula, tangan hendaklah diangkat dengan hujung jari telunjuk separas bahu serta merapatkan lengan dan siku ke badan seperti di dalam gambar. Tahukah kamu, perlakuan mengangkat takbiratul ihram merupakan salah satu daripada sunat hai'ah. Sunat hai'ah ialah sunat yang mana jika kita tertinggal, kita tidak perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Perlakuan seterusnya ialah rukuk dan tumakninah. 4 perkara yang perlu dilihat dalam perlakuan rukuk dan tumakninah ialah: yang pertama, belakang badan hendaklah rata seperti yang terdapat di dalam gambar. Seterusnya, kaki hendaklah lurus. Yang ketiga, mata hendaklah melihat pada tempat sujud. Seterusnya, tapak tangan hendaklah diletak di atas lutut. Untuk bahagian tangan, terdapat perbezaan bagi lelaki dan perempuan. Ketika rukuk, tangan bagi lelaki hendaklah diluruskan sikunya. Berbeza bagi perempuan, siku hendaklah dibengkokkan seperti dalam gambar. Perkara seterusnya ialah iktidal dan tumakninah. Apa itu iktidal? Iktidal merupakan bangkit bangun dari rukuk dan kembali lurus tegak sebelum sujud. Cara iktidal yang betul seperti dalam gambar. Ketika iktidal, tangan akan diangkat pada paras telinga seperti perlakuan takbiratul ihram dengan bacaan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian, tangan akan dijatuhkan pada sisi badan dan bacaan ketika itu ialah Rabbana walakal hamd. Perlakuan yang seterusnya ialah doa kunut. Doa kunut merupakan salah satu dari sunat ab'ad. Apa itu sunat ab'ad? Sunat ab'ad merupakan sunat yang mana jika kita tertinggal daripada melakukan doa kunut, kita dikehendaki untuk menggantikannya dengan sujud sahwi. Doa kunut dilakukan hanya pada waktu solat subuh, iaitu ketika rakaat kedua sesudah rukuk dan juga iktidal. Seterusnya, sujud 2 kali serta tumakninah. Ketika sujud, terdapat 7 anggota yang perlu diletakkan di tempat sujud, iaitu dahi, hidung, 2 tapak tangan, 2 lutut, jari jemari kedua-dua kaki. Terdapat perbezaan bagi sujud lelaki dan perempuan, iaitu pada bahagian tangan. Bagi perempuan, tangan hendaklah dirapatkan ke sisi badan seperti dalam gambar. Namun, berbezanya dengan lelaki, boleh lihat pada kedudukan tangan lelaki pada pandangan belakangnya sujud bagi lelaki seperti di dalam gambar. Seterusnya, perlakuan duduk antara 2 sujud dan juga duduk tahiyat awal. Perlakuan bagi duduk antara 2 sujud dan tahiyat awal adalah perlakuan yang sama. Terdapat 3 perkara yang perlu dilihat ketika duduk antara 2 sujud dan juga tahiyat awal. Perkara tersebut ialah: yang pertama, mata hendaklah memandang ke arah tempat sujud. Perkara kedua, tangan hendaklah diletakkan di atas paha. Dan yang ketiga, kedudukan duduknya pula, punggung hendaklah duduk di atas kaki kiri seperti dalam gambar.
Namun, apakah perbezaan antara duduk tahiyat awal dan juga duduk antara dua sujud? Duduk antara dua sujud merupakan perlakuan rukun, manakala duduk tahiyat awal merupakan perlakuan sunat. Perlakuan yang seterusnya ialah duduk tahiyat akhir. Beberapa perkara yang perlu dilihat ialah yang pertama, posisi punggung duduk hendaklah berada di atas lantai. Berbeza dengan duduk tahiyat awal dan juga dengan duduk antara dua sujud. Seterusnya, badan hendaklah disengit ke kanan sedikit seperti di dalam gambar. Perkara seterusnya ialah jari jemari tapak kaki kanan hendaklah mencecah lantai. Dan yang terakhir, tangan di atas paha. Perlakuan yang terakhir ialah memberi salam. Kita disyariatkan untuk menoleh ke kanan dahulu ketika memberi salam dan diikuti ke sebelah kiri. Baik semua, semoga video ini memberi manfaat buat semua. Untuk itu, Ustazah akhiri perkongsian Ustazah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Diharap semua di dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenai waktu salat. Bagaimana anak-anak mengetahui masuknya waktu salat? Ya, melalui azan yang dikumandangkan di surau, masjid atau media massa. Nak tahu, pada zaman dahulu, waktu solat ditentukan berdasarkan kedudukan matahari. Tahukah anak-anak, waktu solat telah ditentukan oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya, sesungguhnya solat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Okey, pelajaran kita yang pertama adalah waktu solat fardu subuh. Solat subuh bermula dari terbit fajar shadiq sehingga terbit matahari. Sehingga terbit matahari ya, bukan sehingga waktu zuhur. Seterusnya, kita lihat pula solat zuhur. Solat zuhur bermula dari gelincir matahari ke arah barat, iaitu bayang sesuatu objek berada di timur, sehingga bayang-bayang objek menjadi sama panjang. Matahari sebelah barat sikit, bukan tegak di atas kepala, dan bayangnya di sebelah timur. Maknanya, selagi bayang-bayang sama dengan objek tersebut, waktu zuhur masih ada. Waktu solat yang berikutnya adalah solat asar. Ia bermula apabila bayang-bayang objek menjadi lebih panjang daripadanya sehingga terbenam seluruh bulatan matahari. Kalau waktu zuhur tadi, bayang-bayang objek sama panjang dengan objek, tetapi waktu asar, bayang-bayang lebih panjang daripada objek tersebut. Waktu maghrib, solat yang paling ramai yang mengerjakannya kerana waktu ini orang ramai telah berada di kediaman masing-masing. Waktunya bermula dari terbenam matahari sehingga hilang mega merah di kaki langit. Lihat gambar ni, masih ada mega merah. Matahari dah tak ada. Gambar ni dah hilang semua mega merah. Dah waktu malam. Kita beralih pada solat yang terakhir, iaitu solat isyak. Ianya bermula dari hilang mega merah di kaki langit sebelah barat hingga terbit fajar shadiq. Dah tak nampak dah mega merah. Solat isyak merupakan solat yang paling panjang waktunya.
Ini menyebabkan ramai yang meremehkannya. Tidur dululah, nonton dululah, baca dululah dan sebagainya. Kalau tidur tu yakin bangun, tak mengapa. Takut terbabas sampai waktu subuh. Selesai tentang waktu-waktu solat, kita bincang pula waktu-waktu dilarang mengerjakan solat. Nak buat baik pun ada waktu dilarang ke? Okey, waktu-waktu dilarang mengerjakan solat ada 5. Pertama, sesudah solat fardu subuh sehingga terbit matahari. Kedua, apabila terbit matahari sehingga ia meninggi. Kecuali solat duha, nama pun solat duha, maka dikerjakan pada waktu duha. Ketiga, ketika matahari tegak di atas kepala sehingga ia condong ke barat, iaitu masuk waktu zuhur. Keempat, selepas menunaikan solat fardu asar sehingga terbenam matahari. Dan yang terakhir, kelima, semasa matahari hampir terbenam sehingga terbenam seluruhnya. Ini pula solat-solat yang tidak mempunyai waktu larangan. Maknanya, ia boleh dilaksanakan bila-bila masa sahaja. Yang pertama, solat qada. Kedua, solat jenazah. Ketiga, solat tahiyatul masjid. Keempat, solat sunat wuduk dan sebagainya. Untuk solat qada, contohnya solat subuh, jika seseorang tertidur, saya tegaskan tertidur, dia boleh melaksanakan qada solat subuh apabila dia terjaga pada bila-bila masa. Contohnya, dia terjaga pada pukul 9 pagi, maka pukul 9 pagilah dia solat qada tersebut. Sepanjang pembelajaran kita yang panjang lebar, kesimpulannya, solatlah di awal waktu. Ditanya Nabi SAW, apakah amalan yang terbaik? Maka jawab Nabi SAW, solat di awal waktu. Kenapa perlu solat di awal waktu? Jawapannya, kita mati bila-bila masa sahaja. Nanti tak sempat solat, tak solat berdosa dan akan diseksa di neraka. Semoga ada kebaikan sepanjang perbincangan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.